Nabi Allah Nuh, jawapan sama juga, nafsi nafsi. Hari ini minta maaf, aku pun tak tolong umatku, aku pun tak tolong siapa, aku pun ada salah dengan Tuhan. Berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim pun sama kata juga, dia pun ada salah dengan Allah juga. Semua jawapan Nabi, nafsi 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 nafsi. Akhir orang kata kita dah habislah. Ulama umat Muhammad ni, masalah Sayyidina Muhammad kata kita dah habis lah raun Nabi-Nabi, semua tak mau dan tak sanggup bantu. Rasulullah, semua teringat Rasulullah. Semua orang, para ulama ni pergi jumpa dengan Rasulullah. Bila pergi jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi bila mai para ulama ni, ulama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi bila berjumpa dengan Rasulullah, mereka menyatakan tujuan berjumpa dengan Nabi, minta pelepah manusia semuanya daripada padang mahsyar, minta dibuka lembaran baru namanya Yaumul Hisab, nak kira hari perkiraan. Abang-abang dekat Rasulullah, Nabi kata, anadha, hal ni ku tunggu ni, doa yang Nabi simpan, yang Nabi tak doa lagi. Nabi kata, hak ni yang ku tunggu ni, yang ku simpan hari itu di dunia hari itu. Akhirnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pohon, ya Allah, tolonglah pelepah manusia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Manusia dah tak sanggup dah berada di bawah terikkan cahaya matahari. Soalan Sayyidina Muhammad. Itulah Allah perkenan doa Rasulullah untuk melepaskan manusia. Allahu Akbar. Itulah Rasulullah. Maka bukan setakat kita, semua umat berterima kasih pada Rasulullah sebab telah melepaskan manusia daripada penderitaan yang maha dahsyat pada hari itu. Tuan-tuan, orang itu adalah orang yang kita sedang memperingati hari lahirnya pada malam ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, insan agung yang tidak pernah Allah cipta sebelum dan selepas Nabi kita. Tak pernah ada insan yang sehebat dan seagung itu. Bagaimana agungnya Rasulullah? Agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebab di dalam syurga Allah meletakkan nama dia sebaris dengan nama Nabi kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan Nabi-Nabi yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam syurga tidak ada tulisan Adam Rasulullah, Idris Rasulullah, Ibrahim Rasulullah, tapi Allah tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di mana-mana dalam syurga semua bertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sampaikan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang-orang dalam syurga pun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu agungnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, maka bagaimana cara kita nak, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak melahirkan kesyukuran menjadi umat Muhammad? Cara nak melahirkan syukur menjadi umat Muhammad ialah mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan kena tahu, hak kita pakai, hak kita buat sunnah. Sunnah ni dia ada pada pakaian, dia ada sunnah pada perbuatan, dia ada sunnah pada makan, pada minum. Maksudnya dalam semua kehidupan kita ni ada sunnah yang mesti kita prihatin dan kita perhatikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi cara kita menunjuk kata kita bersyukur jadi umat Muhammad
ialah dengan kita mengamalkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, semayang. Sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tinggalkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh simple je. Boleh kita semayang tak pakai kepiah? Boleh. Sah semayang kita. Tapi Nabi SAW tidak pernah bersolat, tidak meletakkan sesuatu di atas kepalanya, sama ada kepiah ataupun solat. Begitulah juga Nabi SAW masuk ke dalam jamban. Nabi tak pernah masuk jamban tak menutup kepalanya. Saudara Sayyidina Muhammad, kalau dalam masuk jamban pun Nabi tutup kepala, semayang lebih lagi. Payah tak nak masuk jamban, nak buh benda atas kepala? Agak-agak lah. Nak masuk jamban susah tak nak buh benda atas kepala? Masuk jamban, soalan saya nak buka bawah tapi atas kena tutup. Soalan saya Muhammad, kalau tak tutup dengan kain basah pun, soalan saya Muhammad, tak tutup dengan tuala pun, ambil cebok buah atas kepala. Soalan saya Muhammad. Tuan-tuan, sebab Nabi buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita SAW tidak pernah melangkah masuk ke dalam jamban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, melangkah kaki kanan. Jadi tuan-tuan, masalah sayyidina Muhammad, maka subhanallah, masalah sayyidina Muhammad, maka langkahlah masuk ke dalam jamban dengan kaki kiri, dan keluarlah dari jamban dengan melangkah masuk, dengan melangkah keluar dengan kaki kiri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW tidak bercakap di dalam jamban. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu cakapan yang paling buruk ialah di dalam jamban. Jangan duk masuk handset dalam jamban. Soalan Sayyidina Muhammad, hello, okey, dalam jamban. Sehari duk berak tu. Tuan-tuan, tidak ada cakapan yang paling buruk melainkan bercakap dalam jamban. Kadang-kadang tu anak nak pergi kedai, soalan Sayyidina Muhammad, mak ni nak pergi kedai, mak nak pesan apa? Tu mak dalam jamban tu, cabai hidup sekilo, cabai Melaka 5 kupang. Dalam jamban tu. Seperti mana Nabi SAW tidak bercakap ketika berwuduk, maka begitu Nabi tidak bercakap di dalam jamban. Tengah ambil wuduk jangan bercakap, Nabi tak bagi cakap. Kalau anak nak abang apa pun, soalan Sayyidina Muhammad nak cakap apa pun, biar anak kita tahu, ayah waktu ambil wuduk tak cakap. Macam ayah dalam sembahyang tak cakap, begitu ayah ketika wuduk tak cakap. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad begitu. Kita memperhatikan semua yang Nabi buat, kita buat. Soalan Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan perasan tak? Clean. Lepas nak sembahyang tuan-tuan, tapi lah siapa jumpa lah kami waktu kami budak-budak banyak clean bab macam tu. Nak sembahyang tak ada kepiah, dia tarik sapu tangan. Perasan tak? Maknanya menjaga betul-betul sunnah Rasulullah. Ini orang yang umak sama saya hangguk ni, tapi hak mudah-mudahan tak hangguk, lepas tak nak jumpa lah. Tuan-tuan, subhanallah, soalan Sayyidina Muhammad begitu. Maka begitulah yang lain-lain. Nabi kita SAW sembahyang, yang paling Nabi kita jaga ialah sembahyang berjamaah. Sehingga Nabi kita SAW pada ketika Nabi nak wafat, Nabi 13 hari Nabi sakit sebelum wafat. Dan Nabi SAW dan Nabi kita SAW
sepanjang Nabi kita sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun Nabi semakin memberat sakitnya, tetap Nabi hadir sembahyang jemaah. Nabi SAW semakin dekat nak wafat, semakin sakit kepala. Sampai Nabi ikat kepalanya derat bagi kuat, sebab sangat-sangat sakit kepala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada saat-saat yang paling akhir Nabi nak wafat, Nabi dah tak boleh menggerakkan kaki melangkah ke masjid. Nabi meminta untuk dipapah ke masjid. Maka Nabi berpapah dengan sahabat ke masjid. Kaki tak langkah dah, kaki tu heret, orang heret dah di masjid. Tuan-tuan, maka berbekahlah di tanah kaki yang diheret ke masjid, tidak meninggalkan solat berjamaah. Itulah yang Nabi kita buat. Kalau kita tahu Nabi kita buat macam tu, kalau kita kata kita kasih pada Rasulullah, tentu kita akan menjejak yang Nabi kita buat. Tuan-tuan mati Allah sekalian, maka pada saat yang kita duduk ni dia panggil akhir zaman. Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menyebut permisalan ataupun perbandingan Nabi dan kiamat ialah seperti tangan ni. Soalan Sayyidina Muhammad punya dekatnya dengan kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada rapat macam tu ataupun jari telunjuk dan jari tengah ni, maknanya tak lama dah dengan kiamat. Maka Nabi kata seumpama masalah Sayyidina Muhammad waktu asar dan waktu maghrib. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau di Kedah sana tu waktu maghrib pukul 7 minit. Sini pukul berapa? 5 minit. Kalau lah 1400 tahun dulu Nabi ada, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Nabi kata perumpamaan Nabi dan kiamat ialah seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, asar dan maghrib. Jadi asar yang kita duduk ni agak-agak pukul berapa? Mungkin dalam 20 minit ataupun 15 minit. No? Tuan-tuan, inilah saat yang sedang kita duduk. Kita dah duduk di waktu senja, sebelum kiamat melabuhkan tirai dia. Ni zaman yang paling Nabi takut sekali ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa Nabi paling takut zaman ni? Sebab tidak ada fitnah daripada zaman Nabi Allah Adam, zaman Nabi Allah Nuh sampai kiamat, melainkan fitnah yang paling teruk, yang paling dahsyat ialah di zaman sedang kita duduk ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman sedang kita duduk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh penyakit, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidak pernah dalam sejarah melalui yang pernah kita lalu dalam 2 tahun dunia dilanda Covid, tak pernah ada dalam sejarah masjid kunci Sahadat Sayyidina Muhammad. Masjid kunci, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Haji tak boleh pergi, umrah tak boleh pergi. Amalan-amalan yang biasa kita buat diputuskan, salam tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas sembahyang semua orang bangkit meninggalkan orang. Ni saat Covid nak habis, dah boleh main masjid sallallahu alaihi wasallam Muhammad, duduk berjarak-jarak. Tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, main jemaat, bagi salam, langsung bangkit. Seorang pun tak bersalam.
Tuan-tuan, akhirnya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, fitnah itu berlalu. Maka tinggallah yang masih hidup dan selamat meneruskan perjuangan kehidupan di bawah didikan tinggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sakatlah. Kita ingat sakat ni ke fitnah ni, dia takkan habis, dia akan pergi lagi teruk. Lepas ini tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, selepas hari itu umat manusia dihonggang akidah, digoncang akidah, sehingga orang takut lagi kepada penyakit lebih dari orang takut pada Tuhan. Maka tuan-tuan, alhamdulillah fitnah itu berlalu dan kita boleh balik semula ke masjid. Dulu waktu Covid kita nak sembahyang kat mana pun tak ada, berhenti di RNR yang boleh melalui highway, berhenti di RNR, tak boleh masuk surau. Perit zaman tu. Tuan-tuan tahu tak, lepas ni kita akan teruk lagi, lebih daripada hari itu. Akidah akan digoncang lagi. Saudara Sayyidina Muhammad sekarang telah pun diberi amaran dunia akan berhadapan dengan krisis makanan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya takut zaman krisis makanan tu Dajjal mai lah. Tak tahulah, kita tak tahu dia nak main bila. Saudara Sayyidina Muhammad. Tapi zaman Dajjal datang esok, dia akan main dengan roti dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Manusia akan ditawarkan dengan nikmat syurga dia. Manusia akan didera kalau tak mau ikut dia dengan neraka dia. Maka tuan-tuan, subhanallah, manusia ni kalau tak boleh makan, tak tahu, tak boleh keluar rumah pun kemurungan. Saudara Sayyidina Muhammad, banyak budak-budak waktu zaman Covid 2 tahun duduk dalam rumah, tak boleh jumpa orang, perak jumpa orang. Tuan-tuan, macam mana kita akan berdepan dengan krisis makanan? Saudara Sayyidina Muhammad, apa yang kita nak kena buat? Nabi SAW telah meninggalkan kepada kita tips untuk selamat di zaman itu. Nabi SAW tak bagi kita meninggalkan, ataupun Nabi suruh kita mengamalkan Rasulullah SAW Muhammad setiap hari Jumaat membaca suratul Kahfi. Malam Jumaat ataupun siang hari Jumaat membaca suratul Kahfi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mungkin kita ni, kita kata tak apa kot. Tuan-tuan, kot tu tak boleh kata. Tak ada zaman tu. Zaman tu zaman yang begitu menguji iman kita. Sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa-siapa yang membaca suratul Kahfi, dia akan selamat di zaman yang mendepan ini, insya-Allah. Maka pakat-pakat buat. Minggu ni ayah buat, minggu depan mak baca, minggu balik sana abang baca. Kalau tak boleh baca semua, buat giliran baca setiap rumah suratul Kahfi. Persediaan nak menghadapi zaman mendepan yang sangat berbahaya. Sallallahu alaihi wasallam. Dia Dajjal ni tuan-tuan, jangan pi agak dia. Kalau pi, keluarlah orang tu daripada agama. Sebab ambil hak dia boleh, tapi hang keluar daripada agama, hang keluar daripada Islam. Sampai zaman tu tuan-tuan, orang lapar ni, sampai nak pi, makanan tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata Rasulullah, sampai ke peringkat seorang ayah akan mengikat anak isterinya di tiang-tiang rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan bayang tengok,
Tuan-tuan bayang tengok diri tuan-tuan saudara Sayyidina Muhammad, ayah kita ke, ikat kita, mak kita di tiang rumah. Tuan-tuan bayang tengok saudara Sayyidina sampai tengah tu ke? Ya, sampai tengah tu. Kalau tak ikat dia pi kepada Dajjal. Na'udzubillahi min dzalik. Tuan-tuan, subhanallah, Allah matkan akidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, maka mailah kita memperkasakan mengamal apa yang ditinggal oleh Nabi pada kita. Muslimin dan muslimat mati Allah sekalian, sahabat sayyidina Muhammad, daripada sekecil-kecil sunnah sampai kepada sebesar-besar sunnah, amalkan dalam kehidupan kita, kita akan selamat. Contoh, bismillahirrahmanirrahim, kepiah, bukan buh serban pun, buh kepiah. Saya nak tanya tuan-tuan, ada tak orang masuk disko buh kepiah atas kepala? Tak ada lagi. Kalau masuk disko ke kepiah, habis pertemperan lari, lempangan pencegah maksiat. Saudara Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, maknanya nampak tak? Benda tu kecil, simple, tapi menjaga. Betul ya? Menjaga. Kalau nak masuk juga disko, dia kena buang piah. Tapi kalau dia pakai kepiah, dia tak akan masuk kelab malam, dia tak akan masuk karaoke. Ini jaga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah kekuatan sunnah. Sunnah nampak kecil, tapi dia menjaga. Dia menjaga pribadi kita, menjaga akhlak kita, masalah Sayyidina Muhammad, menjaga kemuliaan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka mana-mana orang yang Tuhan nak jaga diri dia, Tuhan bagi lekat di dia sunnah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana-mana orang yang Tuhan tak mau jaga dia, maka dia pun meninggalkan sunnah. Nabi punya nak jaga kita, sampai Nabi kata, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mi'atu ajri syahid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, sesiapa yang menghidupkan sunnahku di zaman rosak umatku, dia akan mendapat 100 pahala mati syahid. Tuan-tuan, saudara Sayyidina Muhammad, sahabat Nabi ataupun di zaman sebelum kita, orang mati semua mendapat 1 pahala syahid. No? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi dengan kita mengamalkan sunnah di zaman rosak ni, di zaman rosak ada umat Muhammad ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Zaman dulu rosak juga, tapi tak teruk macam zaman ni. Zaman Nabi Allah Lut ada homoseks. Zaman ni ada lesbian, zaman ni ada LGBT. Habis semua berimpun di zaman ni. Tuhan dah bagi amaran, tapi ada perjuangan pula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menghidupkan LGBT. Tuan-tuan, ni semua kerisauan kita ni, soalan Sayyidina Muhammad. Zaman berdepan makin teruk. Tiba-tiba dijemput artis luar negara main nari tempat, menyanyi tempat kita, masalah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dia bawa bendera LGBT. Dia terus ya? Terus ya? Ya. Muslimin dan muslimat, sebab kalau berhenti lagi saya wallahu alam lah. Dia tengah duduk naik ni, lagi turun assalamualaikum, buka-buka assalamualaikum, terus lagi. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, maka tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka hidupkan sunnah. Kalau semayang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang duduk di saf yang belakang, duduk di saf yang pertama.
Mana-mana orang yang menghidupkan saf yang pertama, dia terjunlah dalam bidang apapun, dia akan berjaya. Mana-mana orang yang suka duduk belakang, terjunlah dalam bidang apapun, dia akan gagal. Sebab Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, law ya'lamun nas ma fin nida was-saffil awwal fa in lam yajidu illa an yastahimu lastahmu alaihima atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, kalaulah manusia tahu kelebihan yang ada pada saf pertama dan azan, kalau tak dapat, melainkan dengan mengundi, manusia akan sanggup mengundi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab kelebihan duduk saf pertama ialah keselamatan di akhir zaman, ialah keselamatan daripada semua fitnah yang tertulis di depan kita. Ada seorang ulama bernama Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadawi, masalah Sayyidina Muhammad. Dia tulis satu buku, Limadha ta'akhara al-muslimun, masalah Sayyidina Muhammad. Mengapa umat Islam mundur? Buku dia. Buku tu tentang cari kod-kod, ada orang dulu ada terjemah, mengapa umat Islam mundur, masalah Sayyidina Muhammad. Buku tu kita baca, cari jawapan. Pasal apa umat Islam mundur? Rupa-rupa buku tu jawapannya di belakang. Kerana umat Islam tidak melazimi saf yang pertama, salah Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, Nabi meninggalkan ajarannya untuk kebahagiaan dan keuntungan kita. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hidupkan sunnah, hidupkan pengajaran Rasulullah, kita akan berjaya. Ada satu orang kampung di kampung saya. Dia balik Mekah, dia asal biasa je. Dia balik Mekah, masalah Sayyidina Muhammad, dia dah tak pakai seluar dah, tak pakai baju biasa dah, dia pakai jubah dan buah serban. Walaupun dia bukan tok guru, dia bukan ulama, dia bukan ustaz, tapi dia tahu itu sunnah. Akhirnya dia tak pakai dah macam biasa-biasa, dia pakai jubah, dia pakai serban. Sekali tengok macam tok guru, sebab janggut putih, isai putih, masalah Sayyidina Muhammad. Sekali itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kami wakil nak terona pergi angkat nikah. Tu imam lepas angkat nikah, tala dia suruh doa, ingat tu guru sahabat Sayyidina Muhammad. Peluh orang dia tolak. Akhirnya muncul dia kata, ada ustaz tolong ustaz. Tuan-tuan, tahu dia mati bila? Tuhan bukti. Dia mati pada hari raya Aidilfitri. Tuhan bukti, tunjuk mana dia mati sebagai orang yang seronok menyambut kematian. Tegakkan sunnah. Dan Allah janji bahawa dia tak akan mensia-siakan orang yang berbuat baik pada dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Entah ingat tak? Ya ingatlah, waktu saya budak-budak dulu, masalah Sayyidina Muhammad, ada satu peristiwa, satu orang perempuan dan mereka ni tak ingat sungai Perak ke sungai Pahang, tak ada Sayyidina Muhammad. Mereka naik kapal mereka tenggelam. Orang perempuan ni, masalah Sayyidina Muhammad, tenggelam. Waktu mana orang jumpa mayat dia, tudung kekal di dia. Patut cabut dah masalah Sayyidina Muhammad, tapi oleh kerana zaman tu zaman orang tak tegakkan agama, tapi dia yang pakai tudung masalah Sayyidina Muhammad, akhirnya Tuhan jaga peliharanya, jangan sampai tercabut tudungnya. Ini bukti Tuhan tunjuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka begitulah
dia berulang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang perempuan muslimat yang sebegitu rupa. Zaman Rasulullah ada satu orang perempuan. Orang perempuan ni dia kena penyakit gila babi. Kalau dia mai penyakit dia tarik, dia rebah. Akhirnya dia jumpa Rasulullah. Dia kata, Rasulullah, tolong doa soalan Sayyidina Muhammad. Saya lega daripada penyakit saya. Nabi kata, aku boleh doa, hang lega daripada penyakit hang, tapi aku bagi pilih ke hang, sama ada soalan Sayyidina Muhammad, aku doa hang lega, aku doa hang masuk syurga. Orang perempuan ni pilih apa tuan-tuan? Dia pilih dia tak lega, dia masuk syurga sebab Nabi doa dia masuk syurga. Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad maknanya dia sabar dengan penyakit dia dan dia didoakan Nabi masuk syurga. Tapi apa kata orang perempuan ni? Rasulullah, cuma satu saya minta, Rasulullah tolong doa soalan Sayyidina Muhammad, waktu saya tarik tu aurat saya jangan tersingkap, jangan terselak aurat saya. Tu doa perempuan ni, minta pada Rasulullah. Nabi kata, baik, aku doa waktu hang jadi tu Allah pelihara aurat. Maka perempuan ni waktu mana dia tarik, Allah pelihara auratnya tidak tersingkap. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah jaminan daripada Rasulullah terhadap orang yang menegakkan agama dalam dirinya. Orang, tuan-tuan, kalau tak jaga agama, hidupnya semua lintang pukang. Hidupnya akan jadi serabu gelong, orang panggil. Semua tak betul, tak kena, semua tak kena. Puncanya sebab meninggalkan ajaran yang ditinggal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu orang, tuan-tuan, dia ni menega dah 20 tahun. 20 tahun ni lama, tapi perniagaan dia konsisten. Sahabat Sayyidina Muhammad. Orang lain dah bankrupt, dah tukar cara meniaga lah, ataupun tak meniaga lah. Sampai musim PKP, ramai orang dah bungkus tikar, dah gulung tikar. Tapi walaupun terkesan, tapi dia tak jatuh. Tuan-tuan, apa amalan dia? Dia ingat pesanan daripada Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Meniaga masalah Sayyidina Muhammad hari Jumaat, jangan buka sebelum Jumaat. Nak buka selepas Jumaat. Dia meniaga kedai makan masalah Sayyidina Muhammad. Jangan buka sebelum Jumaat, buka lepas Jumaat. Pasal apa, tuan-tuan? Kesannya kalau buka sebelum Jumaat, kut orang mai makan kedai dia, mereka tak mayang Jumaat. Tak ada Sayyidina Muhammad. Berarti apa? Kita tak pasal-pasal pergi tanggung dosa. Tuan-tuan, dia patuh pada Tok Guru masalah Sayyidina Muhammad. Jadi buka bukan lama sangat lah. Kalau buka lepas Jumaat, tuan-tuan, dia patuh. Dia kata dia boleh kekal hari ini sebab dia ingat pesanan ulama. Tuan-tuan, soalan saya nak, tu dia panggil agama. Kalau sikit fikir, singkatlah masa buka soalan Sayyidina Muhammad. Tapi dia kata pulangan yang dia dapat lebih daripada hari-hari lain. Nampak tak? Mengamalkan yang diperintah oleh Rasulullah, soalan Sayyidina Muhammad yang diperintah oleh Allah. Tuan-tuan tengok, kita ni kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala musahadah Sayyidina Muhammad, apa nak jadi pun semua kita kata alhamdulillah. Contoh, orang jaga masjid, orang yang jaga mayang jemaah ni, ingat Nabi sebut, ihfazillah yahfazka, kamu jagalah Allah, Allah jaga kamu. Nabi kata ihfazillah yahfazka, sahabat Sayyidina Muhammad, kamu jagalah Allah, Allah jaga kamu.
nak tanya orang masjid ni, kalau pancat motor tak mana, kalau pancat kereta tak mana, di masjid, di rumah, soalan dekat kedai pomen ni, jaga masjid, jaga jemaah. Allahumma salli ala sayyidina. Tapi kalau kita tak jaga hak ni, tengah-tengah hutan, masalah Sayyidina Muhammad, menyusahkan. Jadi Nabi SAW pesan pada kita, patuh pada dia untuk kita, patuh pada dia untuk kebahagiaan kita di dunia dan kebahagiaan kita di akhirat sana. Tuan-tuan, Nabi kita ialah as-sadiqul masduq. Nabi itu cakapannya benar, dan cakap Nabi benar itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyun yuha. Soalan Sayyidina Muhammad, Nabi tidak menuturkan daripada hawanya, Nabi tuturkan yang diwahyukan oleh Allah kepadanya. Tuan-tuan, untuk itu saya ingat dah banyak kita tahu dan dah banyak kita dengar Tok Guru pakat bercakap tentang agama, tentang yang Nabi tinggalkan. Cumanya tinggal pada kita nak melakukan. Maka pada hari ini masalah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, mari kita balik kepada sunnah. Kita tahu satu, kita amal satu. Nabi tidur macam mana? Nabi makan macam mana? Masalah Sayyidina Muhammad. Nabi minum macam mana? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi duduk makan macam mana? Tuan-tuan, semua kita tahu. Cumanya tinggal nak buat ataupun tak buat. Jadi insya-Allah sahaja Sayyidina Muhammad, mailah kita pakat buat, insya-Allah. Boleh faham tuan-tuan? Boleh ke faham? Boleh berhenti dah lah, alhamdulillah. Jadi insya-Allah sahaja Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat pada kita semua untuk kita mengamalkan sunnah pada saat kita memperingati kelahiran insan yang teragung pada malam yang penuh dengan rahmat dan berkat, insya-Allah. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan masalah Sayyidina Muhammad, dan saya sangat bersyukur sampai di kampung tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua masalah Sayyidina Muhammad, dan tolong doa perjalanan kami dimudahkan oleh Allah SWT. Esok saya di Kuala Kangsar, malam esok di Taiping, lepas tu lusa dibawa balik ke Kedah soalan Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan temuan kita ni bukan berakhir di sini, tapi akan berakhir sampai kita berjumpa dalam syurga esok, insya-Allah. Yang baik daripada Allah kuasa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merekamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia penceramah kita Al-Fadhil Zainal Asri bin Muhammad Ramli atas ceramah sebentar tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz akan dapat kita sama-sama amalkan. Yang mana antara yang dapat saya petik daripada kata-kata beliau ialah kita amalkan sunnah, yaitu